Ada setengah-setengah tempat, dia ada black area. Kita nak tahu di mana kapal terbang itu setiap masa. Tempat pencarian dikatakan hanya 30 km persegi. Atas asas tu, pada saya inilah satu perkembangan baru yang kita boleh cari. Di bedang ni dia lumpur warna hitam. Jika melekat di badan, dia akan lekat betul-betul. Itu akan jadi beban untuk menghabiskan trek kami. Terbayang waktu kecil-kecil dulu duduk berendam dalam kubang orang katakan. Tengok gelagat kawan-kawan jatuh dengan selut kat muka. 8 Mac 2014 akan selamanya menjadi tarikh yang tragik dalam sejarah Malaysia. Dunia digemparkan dengan berita kehilangan pesawat Malaysia Airlines MH370 yang sehingga kini menjadi misteri terbesar bagi dunia penerbangan. Pesawat jenis Boeing 777-200ER berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.41 tengah malam, namun terputus hubungan dengan Menara Kawalan Trafik Udara Subang 38 minit kemudian. Pesawat tersebut sepatutnya tiba di lapangan terbang antarabangsa Beijing pada jam 6.30 pagi waktu tempatan, namun bayangnya pun tidak kelihatan. Penerbangan MH370 yang dikemudi Kapten Zahari Ahmad Shah itu membawa 239 penumpang beserta anak kapal yang lebih separuh daripadanya ialah penumpang dari China. Rentetan berita kehilangannya, Operasi Mencari dan Menyelamat SAR giat dijalankan. Di peringkat awal operasi, ia hanya dikendalikan Agensi Pertahanan dan Penguatkuasaan Malaysia. Ia kemudian mendapat kerjasama daripada pelbagai negara termasuk Singapura, Vietnam, Indonesia, China dan Amerika Syarikat melingkupi kawasan pencarian melebihi 120,000 km persegi. 10 tahun telah berlalu. Dunia terus berputar. Kehidupan diteruskan. Namun yang menanti dan mengharap jawapan tetap tiada kesudahan. Aktif dalam memberikan pandangan serta menempis andaian yang tidak berasas, Datuk Kapten Nik Ahmad Huslan Nik Husin, bekas Ketua Juruterbang Serantau MAS, merupakan antara figura yang sering kelihatan di kaca televisyen sejak hari pertama kes tersebut dilaporkan. Macam biasa, saya bila hari Sabtu, kalau weekend aja tolak motor, naik genting. Tengok mesej, ada kawan saya cakap, ada kapal terbang hilang. Boeing 777. Okeylah. Bila saya baca balik, tengok MH370. Dia tak cakap gimana. Saya tahu 370 ni memang pergi ke Beijing. Jadi pesawat tu hilang. Hilang macam mana? Pesawat tu departure tengah malam. Ini dah dekat pukul 6 pagi. Itulah first time saya dapat tahu tentang MH370. Saya telefon terus. Masa tu saya dah pencen. Aku dengar kata bang hilang. Ya, kecoh ni sekarang. Oh, siapa pilot? Kapten Zahari. Oh, selamatlah kalau Kapten Zahari. Pasal dia memang top. Kalau jadi apa-apa dia memang top. Tapi saya heran. Apa salah tak ada tak ada perhubungan dari Kapten Zahari. Lepas tu telefon pula datang cakap, kapal terbang kita turun kat Tianjin ke? Ada satu airport. Saya pun lupa nama airport tu kat China. Oh, okeylah, selamatlah. Saya ingat kes habis kat situ, saya naik motor, naik genting, minum. Tengah minum tu, saya ingat dalam pukul 8. 8.30 ada call lagi TV3. Cakap tahu ke cerita? Saya tak tahu. Saya tahu banyak ni je. Apa yang orang tahulah. Saya bukan insider lah. Jadi, dia cakap, boleh tak turun studio? Turun studio, apa cerita? Tak ada. Duduk sekali dengan kita orang akan buat live. Nak tahulah apa jadi. Okey, saya pun dengan baju motor saya terus turun. Sampai studio, dia orang bagi kod semua. Duduk terus 1 hari kat sana. Duduk tunggu berita. Sampai confirm memang pesawat tu hilang. Kepakaran dan pengalamannya mengemudi pesawat yang sama melalui laluan yang telah ditetapkan itu memberikan 1000 tanda tanya akan punca sebenar kejadian.
Lebih menghairankan ialah apabila komunikasi di antara pesawat dan pusat kawalan trafik udara juga telah terputus. Kabar-kabar angin pesawat tu turun dekat China, emergency landing, semua tak betul. Jadi saya fikir baliklah, saya baru 2-3 minggu lalu, 2-3 bulan lalu belum saya pencen tu pernah bawa pesawat tu rute yang sama. Kalau jatuh, dia kat Cambodia, jalan laluan pesawat tu saya tahulah di mana. Mesti dah kecoh. Besar pesawat ni kalau jatuh. Jadi dari situlah saya mula pergi ke TV3 dan pada masa minggu pertama tu, almost tiap-tiap minggu saya ada sana lah. 2-3 hari tu memang live. Pasal berita tengah masuk. Jadi kehairanan saya mula membara lah. Macam mana benda ni boleh jadi. Pesawat ni aku bawa, pesawat yang Kapten Zahari, yang pilot lagi terror pada saya bawa, macam mana boleh hilang tanpa ada apa-apa perhubungan dari segi emergency semua. Mulalah misteri yang paling besar dalam dunia melibatkan pesawat. Bermula kat situlah. Sementara itu, di Ulu Kelang, Selangor, perkabaran yang sama turut memberikan kekeliruan dan tanda tanya kepada ahli geostrategis Profesor Madya Dr. Azmi Hassan. Kekurangan data dan maklumat pada ketika itu membuatkan sebarang hipotesis berkaitan kejadian tersebut sukar untuk dibentuk. Kalau tak silap saya, ini sebelah pagi kita tahu tu. Walaupun perkara ini berlaku di tengah malam, tapi sebelah pagi saya terima panggilan daripada TV3 kerana mereka ada rancangan khas. Jadi kalau tak silap saya, itulah saya tahu bahawa berlakunya MH370 pada ketika itu. Kerana perkara itu dikatakan agak baru, sukar untuk menentukan. Jadi saya berpindah randah daripada TV3 ke channel lain pada hari itu. Sampai ke sebelah malamnya bercakap tentang perkara ini. Kerana perkara ini kita tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Tiba-tiba hilang. Kalau terhempas, nampak dikatakan serpihan-serpihan. Tapi ini tak tahu pada apa yang berlaku. Jadi dalam masa 24 jam pertama itu kita bercakap tergapai-gapai. Tidak tahu sebenarnya apa yang berlaku terhadap pesawat tersebut. Setelah data diperolehi daripada pelbagai sumber dan agensi, pergerakan pesawat kemudian dapat dikenal pasti. Bermula dari Laut Cina Selatan hingga ke selatan Lautan Hindi, beberapa siri pencarian mula dijalankan. Pihak berkuasa tahu ada turn back daripada Laut Cina Selatan, daripada laluan asalnya sebenarnya data daripada radar kita yang terletak di Batuah, radar tentera. Dan dalam masa minggu pertama itu, pencarian berlaku di Laut Cina Selatan. Bukan saja minggu pertama hingga ke minggu kedua. Semua pihak membantu Malaysia pada ketika itu kerana kita percaya ianya terhempas di Laut Cina Selatan. Dan Laut Cina Selatan adalah kawasan paling sensitif kerana ada perebutan kawasan bertindih antara Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina dan juga China. Tapi semua pihak dikatakan datang ke kawasan itu menghantar pesawat yang paling canggih, pesawat pengintip yang paling canggih termasuk daripada China dan juga Amerika Syarikat. Dan pada ketika itu juga Vietnam memberi kebenaran kepada TLDM Malaysia untuk mencari dalam kawasan EEZ mereka. Kalau tak silap saya, ada 54 negara yang menyertai SAR, mencari dan menyelamat. 2 minggu pertama. Kerana kita tak tahu lagi ada turn back. Selepas ada turn back, barulah pencarian beralih ke Selat Melaka dan juga Laut Andaman. Kemudian saya rasa minggu kelima dengan data satelit Inmarsat baru kita tahu bahawa sebenarnya daripada Selat Melaka, Andaman itu dipergi ke selatan lagi hingga ke lautan bersebelahan dengan Perth, Australia. Jadi itu dikatakan kronologi yang dapat saya ingat kembali apa yang berlaku 10 tahun lepas. Kini, setelah 10 tahun berlalu, kehilangannya masih kekal sebagai misteri nombor 1 di dalam sejarah dunia penerbangan. Dan bersempena memperingati kejadian yang berlaku, Majalah 3 menemukan kembali kedua pakar ini bukan untuk merungkai misteri, namun membincangkan tentang teori kebarangkalian dan juga perancangan untuk masa hadapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tok Nik. Macam? Dah 1 dekad kita tak berjumpa. 10 years 10 years. Okey, Dan terima kasih kerana jemput saya di Rainbow Valley. Kita akan bincang isu yang hangat. Kita enjoy sejuk ni dulu. Enjoy sini. Okay. Terima kasih Tok Nik. Boleh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasihlah kerana pertama kali
saya jejak sampai ke penghujung janda baik. Ini kirakan hobi lah. Okey, terima kasih. Kira hobi dan kita mula masa start COVID tu. COVID saya lari pada KL duduk dalam hutan. Dah tu selesa pula kat sini. Okey, bagus. Udara cantik, sungai lawa, hutan sekeliling. So, tempat ni kita panggil jewel lah. Betul. Jewel of the country lah kat Memang, sini. saya jealous dengan Tok Ni. Sebab masa kita jumpa yang kali terakhir, 10 tahun lepas, saya rasa lebih kurang 8 Mac, 9 Mac, kita berjumpa. Dan 8 Mac yang lepas adalah dikatakan 10 tahun kehilangan pesawat MH370. Ya. Dan sehingga sekarang menjadi misteri. Satu tanda tanya lah. Satu tanda tanya. Itu terutama sekali bagi Tok Ni yang memang dalam bidang yang begitu dikatakan dekat dengan pesawat MH370. Pasti dalam masa 10 tahun ini tidak pernah lupa tentang perkara ini. Nak lupa macam mana? Pesawat tu saya pernah bawa. Ya. Yang hilang tu, 9M MRO, nombor plate dia kan. Saya pernah bawa kat terbang tu. Yang hilang dalam tu pun ramai kawan saya. Ramai bekerja bersama-sama. Yang kenal. Yang kenal, buat duty dah. Memang tak boleh lupa lah benda tu. Memang terasa lah. Ya. Memang terasa. Dan lama tunggu, 10 tahun tunggu. Hanya nampaknya satu je perkembangan baru. Ya. Dari dalam masa 10 tahun ni lah. Memang terjumpa kerapah-kerapah, pecahan-pecahan pesawat di tempat yang patut kita jumpa mengikut arus Lautan Hindi. Menerusi laporan penuh penyiasatan antarabangsa yang dikeluarkan pada tahun 2018, daripada keseluruhan 27 penemuan serpihan, 3 daripadanya telah dikenal pasti milik pesawat MH370. Walaupun punca kejadian masih misteri, konklusi setakat ini bahawa ia telah terhempas di Lautan Hindi telah disahihkan oleh pakar. Dari segi pesawat tu hilang ke tidak, serpihan dah dijumpa. Maknanya pesawat tu adalah memang jatuh. Setidak kita tak jumpa serpihan. Confirm dari MH370 dan barang-barang kebanyakannya ialah barang-barang luaran pesawat. Maknanya tak ada tempat duduk, tak ada barang dalam yang kita jumpa. Bagasi yang patut timbul semua tak jumpa. Ya, betul. Dan ini menjadi satu finality, menjadi satu penutupan dari segi adakah pesawat tu jatuh atau di yang popular, disembunyikan di mana-mana. Dan nama yang paling popular Diego Garcia lah. Tak ada lain yang timbul balik. Teori Diego Garcia dengan drone ni dia timbul balik 2019, 2020. Kononnya ada rupa iras penumpang dan ini memarakkan lagi lah orang punya teori dari segi konspirasi. Kita tak patut layan. Dia masalahnya orang kita ni, bila saya kata orang kita, orang Malaysia, dia suka teori konspirasi. Saya rasa bukan kita je. Orang luar pun sama. Dia akan gulung konspirasi, dah tu dia spread kat internet. Internet senang. Send aja. Betul. Kalau dapat viral, Alhamdulillah. Betul. Kalau tak dapat viral, kita cari cerita lain pula. Cari jalan cerita lain pula. Dari segi teknologi, kalau nak main curi-curi signal, nak tukarkan signal GPS, memang ada. Tapi mungkin dia akan efek pesawat lain. Pasal itu jalan pesawat yang paling popular. Pesawat dari Singapura, dari Jakarta, nak pergi ke Tokyo, semua dia lalu dekat-dekat situ saja. Itu satulah, dia ada efek pada pesawat lain lah. Tapi ini cara. Tapi matlamat dia apa? Prof tak nampak apa matlamat. 10 tahun dah berlalu, tak nampak macam nak cari diversion. Dari segi mungkin Amerika nak pergi serang Palestin ke. Jadi dia buat MH370. Jadi attention kita kat situ, diversion. Itu dari segi diversion. Memang saya tak nampak. Saya setuju tak ada isu konspirasi langsung. Kerana konspirasi akan menguntungkan parti yang berkonspirasi. Tapi sekarang dah 10 tahun, tak ada orang yang untung dari kehilangan MH370. Bukan US, bukan CIA, bukan mana-mana yang untung. Jadi satu jenayah macam ni, mesti menguntungkan parti yang buat jenayah tu. Jadi tak ada. Saya masih kekal kepada teori saya, seseorang di dalam pesawat tu buat. Pintu kokpit terbuka ke, ada gaduh ke atas ke, kita tak tahu. Tapi nak menuduh memang betul. Tak boleh tuduh orang sampai kita dapat black box dan dapat CVR tu. Antara andaian yang hangat diperkatakan ialah penglibatan juruterbang Kapten Zahari Ahmad Shah
yang menjadi punca kehilangan pesawat MH370. Namun, Datuk Nik Huslan selaku bekas rakan sekerja mempunyai pendapat yang berbeza. Kapten Zahari ni kenalan saya dari budak lagi. Kami start terbang bersama. Kita punya first posting kat Kota Kinabalu. Dia memang pecinta penerbangan. Dia aviator. Lebih pada pilot lain. Dalam fleet 777 kalau kira top 5, dia top 5 lah. Dia ada lesen untuk melepaskan pilot baru terbang Boeing 777 dengan jurusan kelulusan yang diiktiraf satu dunia. Dia boleh sign lesen tu. Dia seorang flight instructor, guru. Simulator pun dia ajar. Jadi dia memang terror. Jadi dia mungkin jadi sasaran bila tak jumpa cerita. Tapi untuk saya setuju bila orang cakap ini Kapten Zahari, saya tak setuju. Kerana kalaupun saya rasa mungkin kemungkinan tu ada, selagi dia bukan 100% proof, saya tak berani. Kita kena ada info yang tepat. Di mana kita boleh cari info yang amat tepat. Jumpa pesawat, korek flight data recorder, korek cockpit visual, korek black box, info ada dalam tu. Di situ baru kita boleh tahu angkara siapa yang buat pesawat ni hilang. Benda ni boleh jadi lagi ke? Boleh. Pasal dari masa kehilangan pesawat tu satu dunia bising. Benda ni boleh jadi lagi ke tidak? Bila benda terjadi, kita accept lah. Kita terima benda terjadi. Tapi keluar satu soalan yang akan tanya. Benda ni boleh jadi lagi tak? Pada saya boleh lagi lah. Pasal tak ada langkah-langkah terperinci yang dibuat oleh satu dunia. IATA ke, ICAO ke, badan yang mengawal penerbangan sivilian yang telah meletak langkah-langkah baru supaya pesawat kalau hilang tak akan hilang macam MH370. Tak kira apa sebab. Tapi kehilangan pesawat sampai tak boleh jumpa ni tak akan terjadi lagi. Memang boleh jadi lagi dalam environment sekarang di mana tak ada banyak perubahan dari segi sistem sejak MH370 hilang. IATA ataupun ICAO ada memberi cadangan supaya isyarat daripada kapal terbang GPS umpamanya disalurkan kepada control tower setiap masa. Ada setengah-setengah tempat dia ada black area mana radar control tower tak dapat dikesan kapal terbang itu. Tapi cadangan itu ditolak oleh syarikat penerbangan. Betul. Kerana kos yang agak mahal. Jadi bagi saya iktibar yang boleh dipelajari daripada MH370 adalah kita nak tahu di mana kapal terbang itu setiap masa. Supaya bila berlaku, kita tahu. Sama juga dengan Air France, semuanya kita tak tahu. Dia agak-agak lebih kurang. Tapi sehingga ini kerana kos lah. Kerana kalau kos meningkat, maka kos itu akan turun kepada penumpang. Saya nak tambah sikit dari segi tracking. Ini tracking lah ni. Ya, tracking. Sebenarnya, semua pesawat ada. Semua pesawat ada sistem yang menghantar di mana saya, berapa laju saya, berapa tinggi saya, ke mana saya nak pergi, kelajuan saya, semua ada. Dia dalam MH370 ada sistem ACAS. ACARS. ACAS. Addressingnya sistem, hantar pada HQ tiap-tiap 30 minit. Tung dia hantar. Jadi tiap-tiap 30 minit kita boleh tahu di mana pesawat tu. Sistem ni dari kokpit boleh ditutup. Malam tu ditutup. Sistem ni ditutup oleh orang dalam kokpit. Transponder ditutup. Jadi sekarang, kalau ada sistem baru, dia boleh hantar signal ni tanpa pilot. Start engine saja dia akan hantar. Tung sampai engine mati. Dia boleh hantar. Tapi kos. Apa kos tu? Bila dia terbang kat lautan, dia tak ada 4G, dia tak ada 3G. Dia tak ada signal yang dekat. Dia pakai satellite. Tiap-tiap signal hantar ke satellite tu mungkin RM1 US, $1 US. 50 sen US. Kalau kita ada 1000 penerbangan sehari, tiap-tiap minit kita hantar. Cubalah kira kos dia. Pesawat dah terbang selama 100 tahun lebih. Tak ada jadi macam ni. MH370. Adakah kerana MH370 penumpang nak bayar as insurance supaya tahu kat mana? Terbaru, teori Weak Signal Propagation Reporter atau WISPR daripada jurutera aeronautik Britain Richard Godfrey
dilihat paling sesuai untuk mencetus pencarian semula kerana ia dikatakan lebih tepat dengan keluasan lokasi pencarian seluas 30 km persegi. Dalam semua teori MH370 yang saya baca, kaji, fikir, putar dalam kepala, hanya satu yang masuk akal sekarang ialah dari Richard Godfrey. Jadi saya heran. Saya nampak dokumentari di Australian TV, 60 minit. Dia baru 3 minggu, 2 minggu lalu. Dia ada interview Richard Godfrey. Richard Godfrey cakap, saya dah hantar info saya dekat ATSB Australia dan juga kerajaan Malaysia. Tapi saya tak dapat layanan. Jadi ini pada saya lah, ialah satu tanda tanya. Mungkin kerajaan ada sebab-sebab tertentu. Dan kalau apa yang dia cakap tu betul, pada saya, dia dah bagi koordinat di mana pesawat tu jatuh. Tempat pencarian dikatakan hanya 30 km persegi. Maknanya besar sikit pada Kelana Jaya lah. Kalau nak cari atas asas tu, pada saya inilah satu perkembangan baru yang masuk akal yang kita boleh cari. Mencari pula satu cerita. Ya. Kita ada Ocean Infinity cakap bila jumpa baru bayar. Itu offer yang paling bagus. Tapi belum kita kontrak tu, kita kena selidik betul-betul. Takut bila dah jumpa, dia pump harga tinggi macam mana kita. Jadi semua sistem ni kena ada. Bagi persediaan masa hadapan pula, cadangannya adalah untuk mengadakan satu kumpulan dianggotai cendekiawan dalam mengkaji setiap teori yang dikemukakan selain pengendalian maklumat sekiranya pesawat berjaya ditemui. Kalau ada focus group yang ada trigger point dia panggil. Dia keluar je teori yang pelik-pelik atau teori ada yang masuk akal dan tak masuk akal, dia orang lah yang tapis dan menapis. Dan kalau dia orang ada satu confident level bahawa benda ni memang sahih, mereka lah yang membawa, bukan dari menteri ke bawah. Ya, betul. Tapi pada focus group ke atas. Kalau macam tu, kemungkinan pada saya whisper teori ni sahih sekali dan senang aja. Panggil Godfrey, bagi dia first class tiket, bagi dia hotel cantik, kita pilih antara cendekiawan Malaysia yang berjurusan sama untuk menanya dia. Dan kalau dia betul, itu menjadi satu asas untuk membuat pencarian baru. Pencarian baru, trigger point Malaysia. Pesawat tu Malaysia punya. Dan dengan ATSB, kerana ATSB ada continuity. Dan China, kerana ramai orang Cina, rakyat Cina di atas pesawat. Dan Boeing. Kerana itu pesawat dia orang juga yang buat. Jadi 4 parti ni duduk buat satu bajet dan kos macam mana. Kena ada juga dari segi perancangan, kena ada bila jumpa. Pasal kalau jumpa pesawat tu kecoh satu dunia. Semua nak tahu. Jadi kita kena media handling kena bagus. Yeah. Satu kelemahan kita, MH370 hilang, nampak macam kita ni macam ayam tak ada kepala. Untuk seketika. Bila nampak kelang kabut, dia punya pencucuh tu kelang kabut, teori keluar macam-macam. Downstream keluar macam-macam. Aku tak percaya. Kau nampak tak cara dia jawab? Ini semua akan keluar. Tapi inilah yang menyusahkan lagi MH370 dari segi keyakinan kepada autoriti. Betul. Pasal minggu pertama, 10 hari minggu pertama tu nampak we can do better lah sebenarnya. We can do better. Baru-baru ini telah berlangsungnya majlis memperingati kehilangan pesawat malang tersebut di Subang Jaya, Selangor. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke, Malaysia komited untuk meneruskan pencarian pesawat MH370 dan sedia untuk bertemu dengan firma penerokaan dasar laut Ocean Infinity. Ia bagi membincangkan cadangan pencarian itu dengan perjanjian tidak jumpa, tiada bayaran seperti yang dicadangkan waris penumpang pesawat berkenaan. Ia sekaligus memberi harapan baharu kepada waris penumpang dan anak kapal untuk merungkai kebenaran di samping membantu dalam mengukuhkan keselamatan penerbangan pada masa hadapan. Okey Tony, selepas 10 tahun kita dah berbual panjang. Saya harap menarik bila Tony mengatakan mesti ada focus group. Mesti ada sesuatu kumpulan yang pakar mengendalikan hal ini. Bukan tiap-tiap hari. Jadi harapan saya lah bahawa fokus grup ini ditubuhkan untuk memberi nasihat kepada Menteri Pengangkutan. Itu harapan saya lah selepas 1 dekad 10 tahun perkara ini berlaku. Ya, saya setuju dan harapan saya dengan fokus grup tu kita dapat merungkai dengan cara strategik dan structured. Teratur dan structured. Tak kelang kabut, dapat teori ni kelang kabut, teori ni kelang kabut. Dan kalau keluar teori yang
yang menghiburkan, katalah menghiburkan rakyat jelata. Kalau benda tu tak betul, kita fokus group patut keluarkan mengapa benda ni tak masuk akal ataupun mengapa benda ni mungkin boleh dipertimbangkan. Fokus group, tak payah menteri. Dan Tony, saya terpaksa beredar sekarang. Terima kasih kerana menjemput saya ke tempat yang indah ini. Tapi satu perkara sebelum saya lupa, semasa saya bertemu Tok Nip pertama kali 10 tahun lepas, wajah Tok Nip tak pernah berubah sehingga hari ini. Alhamdulillah. Ya, samalah kita nak dah 6 series kan? Ya, 6 series. Tiap-tiap pagi bangun boleh buka mata, kita bersyukur. Okey, betul. Kampung Lat Seribu, Tan Bun Tulang, Arau, Perlis. Musim menuai padi baru selesai. Cuaca panas dan kering selepas Tahun Baru Cina melanda Semenanjung. Penghujung Februari ketika angin timur mula bertiup kencang, wow dinaikkan, emping ditumbuk dijadikan hidangan, inilah waktu komuniti pesawah menghilangkan lelah dengan pelbagai pesta tradisi dan keraian. Pelbagai aktiviti rakyat dikenali sebagai Pesta Angin Timur yang lazimnya menandakan bermulanya peredaran musim sejuk kepada musim panas sedang berlangsung di Kampung Lat Seribu. Bagi kanak-kanak dan remaja era telefon pintar, peluang menyertai acara sukan rakyat ini tidak dilepaskan. Antaranya termasuklah pertandingan menangkap itik yang sememangnya sinonim dengan permainan pesta di sawah padi. Satu lagi acara yang diperkenalkan ialah mengayuh gerek, logat tempatan bagi basikal merentasi titi. Nampak mudah, namun untuk melepasi cabaran titi sepanjang 5 meter dan berukuran 15 cm lebar, peserta perlu berani dan memerlukan kemahiran mengimbangkan badan. Silap kayuh basikal dan peserta pasti terjerumus ke dalam kolam berlumpur. Keunikan acara ini turut menarik minat beberapa pelancong asing untuk mencubanya. Diiringi sorakan sokongan penonton, ramai juga yang kecundang dalam percubaan mereka. Walaupun mengalami sedikit kecederaan pada pipinya, Fabian Camilleri dari United Kingdom tetap teruja dengan pengalaman di Pesta Angin Timur. It's something that I've never seen before. It was a challenge and I thought it'd be funny. But it didn't turn out so funny. So what happened? What really happened? I thought it would be easy to pedal the bike, but it was difficult to pedal, and I didn't have good balance. And the wheels slipped off and my face hit the wood head first, and then I fell in the water. So how do you feel after taking part? Not too bad, a little bit bruised, might have a black eye tomorrow, but a little cut, but I'm okay. It was fun. Pelbagai acara sukan rakyat berkaitan bendang telah diadakan bersempena Pesta Angin Timur. Acara yang paling dinanti-nantikan pada tahun ini adalah pertandingan sukan lasak Mud Challenge. Dibuka kepada beberapa kategori dewasa dan kanak-kanak. Jika dianjurkan secara konsisten dengan tahap cabaran sukan lasak sebenar, Mud Challenge boleh menjadi acara tahunan yang mendapat sambutan global. Perbezaan antara trek kami dengan trek yang lain, trek kami adalah trek berlumpur, dan seperti biasalah kalau kata trek berlumpur dengan harung air apa semua, peserta akan sedikit lebih letih berbanding dengan trek tanpa lumpur. Lumpur tu sendiri yang mana dah melekat berbanding dengan lumpur, kalau biasa tengok lumpur warna kuning, warna merah, di sini di bendang ni dia lumpur warna hitam, dan jika melekat di badan dia akan lekat betul-betul. Dia dah macam betul-betul macam gam kalau terlekat kat badan, dan itu akan jadi beban untuk setiap peserta untuk menghabiskan trek kami. Melalui pertandingan ini, peserta dikehendaki berlari sejauh 1.5 km menempuh 9 halangan yang disediakan. Antara halangan peserta adalah meniti batang kelapa, meredah kubang atau lopak berselut, merentas batas dan jerami padi, merangkak di lopak serta memanjat tebing berlumpur setinggi 2.5 meter.
Kesemua cabaran ini sinonim dengan persekitaran yang perlu dilalui oleh masyarakat petani yang mendiami kawasan bendang tanpa kemudahan moden satu ketika dahulu. Bagi menamatkan perlumbaan, peserta dikehendaki melakukan sebanyak 2 pusingan. Okey, kita anggarkan ada dua cabaran yang merupakan antara cabaran yang agak sukarlah kami bawa. Cabaran kolam dan juga tembok. Kepada semua kita panggil mother. Biasanya kita akan gelarkan mereka sebagai mother. Kepada mother, bersedia dengan cabaran-cabaran. 9 cabaran yang kami sediakan ni memang sudah pastinya akan menguji kekuatan anda daripada segi fizikal dan mental, dan bersedialah juga dengan cabaran berlumpur kami. Walaupun beberapa kali hujan sepanjang 3 hari Pesta Angin Timur ini berlangsung, ia masih tidak mampu untuk membasahkan bumi Kampung Lat Seribu. Untuk itu, bantuan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat dari Balai Bomba Simpang 4 terpaksa dipanggil bagi membantu membasahkan permukaan laluan di sepanjang pertandingan Mud Challenge. Walaupun baru diperkenalkan pada Pesta Angin Timur tahun ini, cabaran Mud Challenge ini berjaya menarik penyertaan lebih 100 orang peserta. Antaranya, Pengarah Sukan Universiti Malaysia Perlis, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Yusof. Penggemar aktiviti sukan lasak ini pernah menyertai beberapa acara antarabangsa, termasuk Ironman Malaysia dan juga Spartan. Selain acara individu, beliau juga mengambil bahagian bagi acara berkumpulan. Okey, dia punya suasana tempat yang cuaca yang begitu ekstrim yang mana suhu dia mencecah sampai 40 degree Celsius, dan juga dengan halangan-halangan yang berlumpur. Dengan lumpur ni dia menjadi satu halangan yang besar bagi saya. Dengan cuaca yang panas menyebabkan badan saya kering, so pergerakan saya agak sedikit terbatas. Tetapi bagi saya sentiasa ambil positif sebab kita sebagai seorang peserta yang sukan ekstrim, kita nak merasai cabaran yang berbeza-beza. Okey, dengan lumpur, misal contoh, walaupun di sini tak ada berbentuk angkat berat apa semua benda, tapi dengan cabaran yang berlumpur ni memberi satu uji orang kata tekanan ataupun ujian untuk mental, ketahanan. Nak tengok sejauh mana kita boleh bertahan sebab kita perlu melalui 9 obstacle. Okey, kalau tak silap saya ada 9 obstacle dan kita perlu membuat 2 kali pusingan. Okey, pusingan pertama mungkin kalau yang orang kata tak cukup stamina, dia rasa boleh tahan. Apabila masuk ke pusingan yang kedua dengan badan yang berlumpur, memang saya rasa satu cabaran yang amat besar dan orang kata mencabar bagi saya. Walaupun laluan Mud Challenge ini pendek dan mendatar, namun tahap kesukaran yang dirasai setiap peserta adalah berbeza. Ada antara peserta yang terpaksa dibantu dan dipapah rakan sepasukan bagi menghabiskan perlumbaan. Selain mengalami kekejangan otot, ada yang hampir pitam kerana dehidrasi kesan cuaca panas yang melampau. Susah sangat ke? Susah, ekstrim sangat. Sebab dia berikan strength apa. Kalau stamina tak nak strength, payah. Di Amerika naik bukit tu, yang ketiga tu berasa jadi ni pula berat kepala. Saya nak tidur tu. Lepas pun rasa huak-huak. Mud Challenge 2024 turut memberi peluang kepada kanak-kanak berumur bawah 15 tahun untuk merasai cabaran lumpur bendang Lat Seribu. Cabaran ini disahut oleh Said Abdib Noh, Said Muhammad Syahril yang berusia 9 tahun. Seronok waktu dekat lari tu, seronok juga tapi sakit kaki. Lepas tu waktu dekat tempat waktu nak naik yang kayu tu macam gayat lah sikit. Waktu pijak kelapa tu susah sikit, macam licin. Lepas tu waktu kat situ lumpur banyak. Yang dekat tempat air banyak tu seronok juga.
Tapi rasa macam tak nak habiskan, tapi terus sambung. Tapi dalam hati cakap kena habiskan. Lepas tu habiskan je lah. Rasa syok. Keinginan Adib untuk mengikuti cabaran di Mat Challenge ini mendapat galakan daripada bapanya yang juga seorang anggota tentera. Kehadiran angin timur yang membawa cuaca panas melampau menjadikan cabaran Mat Challenge ini semakin sukar. Ramai yang hampir tumbang kerananya. Namun, semangat juang yang jitu dan setia kawan menjadikan segala halangan dapat diatasi bersama. Selain permainan tradisional, Pesta Angin Timur ini juga dimeriahkan dengan pertandingan sukan moden seperti futsal dan bola jaring. Kedua-dua acara ini diadakan di atas padang yang hanya beberapa bulan lalu hijau terbentang padinya, hasil penat lelah petani. Berkain pelikat dan batik sarung serta berkaki ayam, generasi muda ini yang rata-ratanya tidak pernah mengerjakan sawah tidak kikuk, berlari mengejar bola dalam padang. Berbeza dengan permainan futsal yang berlangsung di bendang kering, pertandingan bola jaring diadakan di kawasan lopak air. Keadaan gelanggang perlawanan yang berlumpur ini menjadi halangan terbesar kepada peserta untuk memberi aksi terbaik mereka. Bagi Nur Azlinda Abdul Manan, selain selut yang menyukarkan pergerakan, keadaan bola yang licin kerana dibasahi air menjadikan pertandingan bola jaring ini semakin mencabar. Selain itu, gelagat lucu rakan pasukan dan lawan yang terjatuh ke dalam lumpur menambah keseronokan permainan. Jadi dia orang kata terbayang waktu kecil-kecil dulu duduk berendam dalam kubang, orang kata kan. Kita tak boleh nak fokus kalau kita main ni. Sebab dengan gelagat kawan-kawan, cara depa jatuh, kita jadi tak boleh nak konsentrate, tak boleh nak fokus. Kita macam happy tengok gelagat kawan-kawan jatuh, gelagat kawan dengan selut kat muka. Dia jadi seronok itulah. Biarpun basah dan berlumpur, apa yang pasti ia mengimbau kembali kenangan terindah semasa bersama kawan-kawan di zaman kanak-kanak lama dahulu. Seronok main dalam selut, kita boleh kita teringat zaman kecil-kecil dulu. Kita main macam budak-budak, kita tak fikir lah. Kita main macam seronok, kita enjoy. Kita rasa macam zaman-zaman kita kecil dulu, Allah, time ni kita boleh rasa. Main orang kata setengah orang macam lari stand jatuh. Lepas tu terduduk. Main kata ada yang kadang-kadang tergolek, terguling kan. Dia rasa macam teringat balik kenangan kita tu. Dulu selut ni bukan ya bendang saja kan. Orang kata dalam lumpur ayak kan. Main kalau kita jalan sambil kita pijak macam seronok bagi percik kat kawan-kawan. Ada kat sini suasana macam itulah. Sesebuah pesta tidak lengkap tanpa aktiviti jual beli yang meriah. Pada zaman dahulu kala, dangau atau pondok kecil didirikan oleh petani bagi memasarkan hasil ekonomi mereka. Kini, kemah moden disediakan bagi keselesaan pengunjung. Kita lihat Pesta Angin Timur itu sendiri sebenarnya agak sinonim dengan satu pesta keramaian yang diraikan oleh pesawah-pesawah selepas musim menuai. Kita cuba mengangkat pesta tradisional pada zaman-zaman dulu untuk kita ketengahkan pada zaman sekarang dan kita namakan sebagai Pesta Angin Timur. Tetapi apa yang uniknya Pesta Angin Timur ni adalah pesta tersebut diadakan di atas bendang selepas musim menuai, yang mana bendang ini telah dikeringkan dan menjadi satu tempat untuk mereka berkumpul dan mengadakan keramaian. Jadi melalui konsep Pesta Angin Timur, keunikan mengadakan pesta di atas bendang yang telah dikeringkan menjadi daya tarikan kenapa pesta ini sangat berlainan dengan pesta-pesta yang diadakan di tempat lain. Selain ruang pameran pelbagai jabatan dan agensi kerajaan, Pesta Angin Timur ini telah dijenamakan semula dengan memasukkan unsur-unsur yang lebih komersial bertujuan menarik minat generasi muda untuk menyertainya. Jadi dengan adanya Pesta Angin Timur yang kita hidupkan dengan roh ataupun jiwa yang baru, kita mengharapkan generasi muda sama ada yang mendiami negeri Perlis itu sendiri ataupun mereka yang ada di luar negeri Perlis untuk memahami bahawa Pesta Angin Timur adalah sinonim
kepada penganjuran pesta-pesta yang pernah diadakan terdahulu selepas musim menuai. Jadi kita mengharap penglibatan generasi muda untuk terus menyokong dan memartabatkan kesenian melalui Pesta Angin Timur. Sesungguhnya, hubungan manusia dan alam sememangnya tidak dapat dipisahkan. Sebagai makhluk yang diberi akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia perlu bijak mewujudkan keseimbangan bagi meredakan keadaan melampau yang dibawa unsur alam. Pesta Angin Timur adalah manifestasi bagaimana keseimbangan daripada cuaca panas melampau dimanfaatkan dan menjadi wadah kepada penyatuan penduduk serta ekonomi setempat.